maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tidak kita lupa untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh para masyayikh kita, guru-guru kita, khususnya kepada guru kita Syekh Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhur Al-Hasani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kepada kedua ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada para ahbab di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana menghimpunkan kita pada malam ini, dan saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua ahbab kita khususnya, dan juga kepada seluruh tuan dan puan yang menghadiri program bacaan, sesi bacaan, pembacaan dan penelitian bingkisan buat murid pada malam ini. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan usaha baginda Nabi SAW sampailah kepada hari ini nikmat Islam, nikmat iman itu dapat kita rasakan, dan atas nikmat iman dan Islam inilah kita berhimpun pada malam ini dengan berkat petunjuk ataupun bimbingan baginda Nabi SAW. Jadi sebelum kita pergi pada sesi pembacaan dan penelitian kitab bingkisan buat murid ini, maka terlebih dahululah saya memperkenalkan diri saya selaku perkongsian, maknanya yang memberikan perkongsian pada malam ini. InsyaAllah nama yang diberi, nama saya ada dekat dalam dekat dalam kitab tu, dekat bahagian belakang sekali tu ada nama saya. Jadi cukup boleh panggil saya Kausar, Kausar, InsyaAllah, Kausar. Kemudian saya dahulunya menuntut di Universiti Al-Azhar, sarjana muda ulum Islamiyah, dalam bidang sarjana muda ulum Islamiyah. Kemudian sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat sarjana di Universiti Malaya dalam sarjana Akidah dan Pemikiran Islam. Jadi insyaAllah mohon doanya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada umat. InsyaAllah itu jugalah sekalian yang hadir ini. InsyaAllah setiap daripada kita mudah-mudahan menjadi manusia yang paling bermanfaat ataupun yang memberikan manfaat kepada orang lain, kerana manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada banyak memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Okey, kemudian seperti yang sedia maklum, saya daripada sebahagianlah daripada anak murid kepada guru mulia Syekhuna Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhur Al-Hasani, dan peneraju kepada organisasi Banat Yusufi, yang mana saya mengharapkan insyaAllah lah, mungkin sebahagian besar yang berada dalam ni telah pun mengetahui berkenaan Banat Yusufi ini, tapi sedikitlah saya ceritakan, di mana Banat Yusufi ini adalah satu organisasi ataupun pusat pengajian yang disusun oleh para muslimat yang berada di bawah didikan Syekhuna Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhur Al-Hasani, dengan hasrat untuk melahirkan generasi muslimat yang alim,
yang alimat, yang berilmu, dan juga yang dapat mengajarkan ilmunya kepada orang lain insya-Allah, dan sekaliguslah mempraktikkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang baiklah, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang diredai insya-Allah. Okay, jadi itu sedikitlah berkenaan dengan Banat Yusufi. Okay, kemudian insya-Allah kita terus kepada kitab bingkisan buat murid pada malam ini yang insya-Allah akan kita diskusikan bersama. Sebenarnya saya bukanlah penceramah, saya tidak merasakan saya berceramah. Jadi insya-Allah kita hanya sama-sama berkongsi. Ya, Allah SWT meletakkan saya di sini untuk jadi orang yang berkongsi, dan kita juga insya-Allah sama-sama sedang belajar dan saling mempelajari antara satu sama lain sebenarnya. Ya, tidak ada antara kita yang lebih daripada orang lain ataupun yang kurang daripada orang lain, ya, kerana itu bukanlah pada nilaian kita. Sesungguhnya yang dapat menilai kedudukan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT itu adalah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kalian. Jadi siapa nilai dia? Nilai yang dapat menilai manusia ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bukan kita. Jadi kita sama-sama di sini datang untuk belajar, untuk saling memperbaiki diri. Dan mana-mana yang tersilap pada diri saya ini, insya-Allah kita sama-sama memperbetulkan, ya, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada sesi pengajian kita pada malam ini insya-Allah, dan saya akan sharekan skrin untuk mempermudahkan para hadirin yang hadir, ya, untuk merujuklah kepada sisi perbincangan kita pada malam ini. Tapi sebelum tu akan saya jelaskanlah sedikit objektif daripada perkongsian kita pada malam ini. So yang pertamanya insya-Allah sesuai dengan tajuknya bingkisan buat murid. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaknakan dengan murid dalam tajuk kitab kita ni. Ya, kerana murid yang harus difahami di sini bukanlah seperti murid-murid sekolah ataupun murid pelajar-pelajar universiti dan sebagainya, tapi insya-Allah kita akan melihat apakah yang diartikan dengan murid. Kemudian seterusnya kita akan melihat sedikit biodata ringkas berkenaan Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rid Al-Bakhur Al-Hasani. Begitu juga dengan tajuk yang pertama yang akan kita lihat ialah berkenaan dengan ilmu tasawuf yang menjadi asas bagi penyucian jiwa manusia. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimanakah bentuk pelaksanaan tasawuf itu sendiri, apakah tujuan utama daripada madrasah tasawuf, dan apakah bentuk ataupun sistem yang wujud di dalam tasawuf untuk mempraktikalkan ilmu tasawuf ini insya-Allah. Jadi saya akan sharekan skrin. So saya harap dengan saya jelaskan objektif ini jadi makin mudahlah untuk para hadirin yang hadir mendapatkan kefahaman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi insya-Allah kita sama-sama memperbetulkan niat kita hadir lillahi taala. Kemudian ingatlah bahawa sesungguhnya apa sahaja ilmu yang kita dapatkan tidak adalah yang memberikan ilmu kepada kita, yang memberikan kefahaman pada kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ambil pelajaran daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajarkan kepada kita menerusi peristiwa. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditentang oleh iblis, ditentang oleh para malaikat. Bukan ditentanglah, maknanya dipersoalkan oleh para malaikat. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Allah bertanya kepada para malaikat, Allah mencabar kepada para malaikat untuk menyampaikan, untuk memberitahukan kepada Allah SWT akan nama-nama yang Allah SWT ciptakan, nama-nama benda yang Allah ciptakan. Lalu di sini kita mendapat pengajaran bagaimana para malaikat itu akhirnya datang dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka setiap daripada kita harus pasakkan kefahaman daripada ayat ini dalam diri kita, iaitu kita mengatakan apa? Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya akan share screen ya untuk tatapan semua hadirin yang hadir, ya, untuk perkongsian kita pada malam ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kitab ini dinamai sebagai bingkisan buat murid.
agar selamat kembaramu menuju Allah. Maka jelas, ya, jelas tujuan daripada penulisan kitab ini sebenarnya merupakan himpunan nasihat daripada guru mulia Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani, ya, kepada para murid, agar selamat kembaramu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para murid yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti yang saya sebut sebentar tadi, bukanlah seperti murid-murid sekolah ataupun pelajar-pelajar ataupun pelajar yang hadir dalam keadaan biasa, namun murid yang dimaksudkan di sini adalah istilah khusus yang menunjukkan kepada golongan ataupun mereka yang berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang menginginkan kepada Allah. Maka sebab itu dia punya tajuk kecil dia dekat sini, agar selamat kembaramu menuju Allah. Berarti tajuk bingkisan buat murid ni apa dia? Dia adalah himpunan nasihat bagi mereka yang benar-benar ingin mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar ingin mengenali siapakah Allah yang menjadi Rabbnya, yang selama ini disembah dengan jiwanya ataupun bagaimana, dan pada akhirnya tujuan kehidupan kita ini adalah selamatnya kembara kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tujuan kita dalam hidup kita tidak lain tidak bukan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepada aku. Maka ketika mentafsirkan perkataan ya'budun, yang untuk menyembah, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dijawab pula menjadi hamba yang bagaimana, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sembahan yang bagaimana. Dijawab dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian itu diperintahkan melainkan untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan diri dalam beragama. Maknanya apa? Berarti kita menyembah kepada Allah, mengikhlaskan diri itu berarti apa? Hanya semata-mata menginginkan keredaan Allah. Jadi kita semua yang ada di atas muka bumi ini, asal kita adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan kembali kepada Allah, sama ada kita suka ataupun tidak suka, sama ada kita bersedia ataupun kita tidak bersedia. Tetapi ketika mana Allah menginginkan kita, Allah sudah habis memakai kita untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini, kita akan dipanggil pulang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perjalanan kita di dunia ini adalah sebagai musafir sahaja yang menyinggah sebentar di dunia untuk mempersiapkan bekalan menuju kepada Allah, menuju ke negeri yang abadi. Maka inilah sebahagian daripada nasihat bagi mereka yang menyadari bahawa kehidupan mereka sebenarnya adalah lillahi ta'ala, adalah kerana Allah. Kerana mereka berada di sini adalah dengan keinginan Allah. Ya, kita berada di atas muka bumi ini bukan atas keinginan kita. Kita berada adalah di atas keinginan Allah. Kemudian kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Itulah destinasi akhir kita. Dan selalu yang Syekh sebutkan, lalu kenapa kita mengetahui bahawa pada awal perjalanan kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pada awal kehidupan kita ada di sini adalah kerana Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Namun kenapa di tengah-tengah perjalanan ini kita tidak mempersiapkan diri kita dengan bekalan-bekalan, kita tidak membawa apa yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita menjalani kehidupan kembali kepada Dia. Jadi inilah serba sedikit berkenaan dengan tajuk ataupun tajuk bagi kitab ini sendiri, iaitu bingkisan buat murid agar selamat kembaramu menuju Allah. Kemudian kita akan terus pergi melihat kepada muka surat yang ke-10, ya, berkenaan dengan biodata Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani. Sedikit saja saya akan jelaskan, insya-Allah semua orang boleh baca ya untuk biodata ni sebab masa kita tak lama. Jadi kita akan fokus kepada bahagian-bahagian yang tertentu, tapi sedikitlah biodata ringkas berkenaan dengan Syekhuna. Beliau adalah Al-Arif Billah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Usuli Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani. Ya, beliau ini adalah salah seorang ulama besar ya di Lubnan. Kemudian beliau ini beliau berasal daripada Lubnan. Beliau lahir di Lubnan, di Akka, Lubnan. Dan nanti di sini ada ceritanya lah bagaimana beliau
yang asalnya bukanlah daripada mereka yang mempelajari jurusan agama. Maknanya bukanlah awal-awal tu dihantar untuk belajar dalam jurusan agama. Tapi pada akhirnya dengan limpahan rahmat dan taufik daripada Allah SWT membuatkan Syekh ini terdorong hatinya untuk belajar dalam bidang agama sehinggalah beliau mencapai darjat sebagai al-arif billah, Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Usuli Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhuri Al-Hasani. Jadi ini antara kisahnya lah, bagaimana bapanya adalah seorang usahawan besar di Lubnan, dan telah menghantar Syekhuna ke Sweden untuk belajar dalam bidang kejuruteraan, akan tetapi Syekh tidak mampu untuk menghabiskan pelajaran di bidang ini kerana terjadinya satu peristiwa yang sangat memberi kesan pada dirinya, sehinggalah ketika itu beliau memutuskan, nanti boleh bacalah ni sedikit biodata beliau ni, sehinggalah pada akhirnya Syekh memutuskan untuk menyambung pelajaran dalam bidang agama dan menjadi seorang yang faqih. Dan sedikit yang tidak disebutkan dalam ni, Syekh pernah menjadi mufti di Kanada. Kemudian sekarang Syekh berada di Lubnan lah dan selalu menjalankan dakwah kepada pelajar-pelajar di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, dan banyaklah lagi tempat-tempat yang lain. Dan antara tempat yang selalu dikunjungi oleh Syekhuna juga adalah di Mesir. Syekh, jadi kami semua ni kenal Syekh daripada dekat Mesir. Jadi balik, alhamdulillah ada pusat-pusat pengajian di sini yang dijalankan oleh para asatizah daripada golongan ustaz-ustaz kita. Banyaklah sebenarnya, ada beberapa cawangan dan sebahagiannya, dan salah satunya yang untuk muslimat ni baru saja dibangun, dan yang itulah yang kami namai organisasi ini sebagai Banat Yusufi, insya-Allah. Maka itu yang pertamalah sedikit secara ringkas berkenaan dengan Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhuri Al-Hasani. Okey, kemudian kita akan terus pergi kepada muka surat yang ke-18. Muka surat yang ke-18. Jadi tadi semua orang insya-Allah, semua peserta, semua hadirin yang hadir insya-Allah sudah pun memahami apakah tujuan kitab ini ditulis ataupun diterjemahkan. Sebenarnya dia adalah himpunan daripada kuliah-kuliah Syekh di Facebook. Jadi setelah masa PKP ni dah berapa setahun setengah lah lebih kurang, Syekh tak dapat hadir ke Malaysia. Kebiasaannya memang Syekh akan hadir, setiap tahun akan ada. Jadi dalam tempoh kita punya PKP ni Syekh tak dapat hadir, maka atas inisiatif yang dijalankan oleh beberapa muslimat sebenarnya, alhamdulillah terhasillah buku ini untuk menjadi panduan lah buat kita dalam perjalanan kita menuju Allah SWT, insya-Allah. Jadi yang pertamanya kita akan pergi kepada ilmu tasawuf. Tajuk yang dituliskan dalam kitab ini yang pertamanya adalah berkenaan dengan ilmu tasawuf sebagai asas penyucian jiwa. Jadi kalau kita melihat ilmu tasawuf ini sebenarnya merupakan salah satu daripada fardu ain, ilmu fardu ain. Kita ada 3 ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari, iaitu yang pertama ilmu akidah, kemudian yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Dan ini merupakan bagaimana adanya penyusunan-penyusunan ilmu ini, dia adalah berpandukan kepada hadis Jibril, di mana saya sebutkan mafhum sahaja, di mana malaikat Jibril ketika itu datang, duduk berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Ketika itu tidak diketahui bahawa ini adalah malaikat. Waktu tu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian serba putih, tidak terlihat padanya kesan safar, maknanya tak nampak yang lelaki ini daripada orang-orang yang jauh, tetapi tidak ada sahabat yang kenal kepada lelaki ini ketika itu. Lalu beliau duduk lutut bertemu lutut dengan baginda Nabi SAW dan bertanyakan, apakah itu Islam, iman dan ihsan. Maka daripada hadis Jibril inilah para ulama telah menyusun ilmu-ilmu asas dalam Islam, iaitu Islam adalah cerminan kepada ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan syariah. Kemudian iman adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Kemudian ilmu ihsan berkaitan dengan tasawuf, iaitu ilmu yang menjadi asas penyucian jiwa. Jadi kalau menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan, maka kita fahamlah Islam itu dijelaskan sebagai rukun Islam yang 5.
dan bermula dengan syahadah sehinggalah ke akhirnya. Kemudian iman, bermula dengan rukun iman yang pertama sehinggalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kepada keimanan ataupun kepercayaan kepada qada dan qadar. Kemudian ihsan, apakah yang disebutkan tentang ihsan dalam hadis Jibril menyebutkan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka tasawuf ini, ihsan ini mengajarkan kepada kita apa? Hendaklah engkau menyembah kepada Allah, merasakan penghambaan kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ka'annaka tarahu, seakan engkau menyaksikannya. Fa in lam takun tarahu, namun jika engkau tidak menyaksikannya, maka ketahuilah fa innahu yaraka, sesungguhnya dia, yakni Allah menyaksikan kepadamu. Apakah yang dimaksudkan dengan penyaksian di sini? Bukan saksikan kepada zat, bukan saksikan dengan mata fizikal kita ni, tetapi penyaksian iaitu dengan merasakan hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan Allah itu yang mengawasi kita, sentiasa memerhatikan kita, dan bermula dengan merasakan pengawasan Allah, akhirnya dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ini melihat dengan hatinya, yakni melihat kepada Allah tu bukan seperti yang saya sebut tadi, bukan melihat dengan mata fizikal. Melihat itu bererti apa? Menyaksikan itu bererti merasakan kehadiran Allah dalam setiap suratan takdir kehidupannya. Itulah hakikat daripada ihsan yang disusun oleh para ulama ataupun disebut oleh para ulama sebagai terjemahan kepada ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ini dia lebih menitik beratkan kepada penyucian jiwa. Bagaimana orang nak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merasakan Allah mengawasinya, ataupun bagaimana seseorang nak menjalani kehidupan ini dengan sentiasa merasakan jiwanya itu menyaksikan kepada Allah ataupun merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Maka di sinilah disusun ilmu tasawuf. Okay. Jadi kita akan tengok asal usul pada kalimah tasawuf itu sendiri. Apakah perkataan tasawuf ini sendiri? Maka tasawuf itu merupakan satu bidang ilmu di mana dengannya diketahui kaifiyah, iaitu cara perjalanan menuju ke hadrat pemilik segala kerajaan, perjalanan menyucikan batin daripada segala keburukan, seterusnya menghiasinya dengan pelbagai jenis nilai kemuliaan dan keagungan. Awal perjalanannya adalah ilmu, di pertengahannya adalah amalan, dan di penghujungnya adalah kurniaan daripada Allah. Okay. Jadi kita tengok tasawuf tu sendiri adalah satu bidang ilmu yang mana ia akan menjelaskan kepada kita tentang cara untuk kita melalui kehidupan ini adalah kerana Allah SWT. Maknanya kita kembalikan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita kembalikan seluruh urusan kita kepada Allah. Dan ia adalah satu perjalanan untuk kita menyucikan hati kita ini daripada segala keburukan. Sebab sifat hati ini kan adalah benda yang tersembunyi. Hati ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni adalah benda yang tersembunyi, yang tidak diketahui, melainkan oleh diri kita sendirilah kan. Jadi hati inilah yang perlu disucikan daripada segala keburukan, seterusnya menghiasinya dengan pelbagai jenis nilai kemuliaan dan keagungan. Okay, saya nampak chat, kenapa tak dengar suara? Tolong seorang type, kena keluar balik, dan kalau siapa-siapa yang tak dengar suara tu, dia kena keluar balik dan join semula. Mungkin ada masalah pada device dia. Okay. Kemudian awal perjalanannya adalah ilmu, di pertengahannya adalah amalan, dan di penghujungnya adalah kurniaan daripada Allah. Maknanya nak menuju kepada Allah SWT ni mesti memerlukan kepada ilmu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak disembah ataupun tidak dikenal dengan kejahilan. Sebab itulah kita melihat yang mengenal kepada Allah SWT, Allah sebut apa dalam Al-Quran? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hambanya adalah para ulama. Maka siapakah dia ulama ni? Orang yang berilmu. Tapi berilmu bagaimana? Nanti kita akan bincangkan dalam tajuk yang kemudian. Dia ada tajuk khusus berkenaan dengan ilmu. Tapi kita kena faham, mungkin timbul persoalan dalam diri kita bila kita baca ayat Allah. Allah mengatakan sesungguhnya
Hanya saja yang takut pada Allah daripada kalangan hamba-Nya itu adalah orang yang berilmu. Tapi hari ini kita melihat ada juga orang yang berilmu yang perilakunya seakan-akan tidak takut kepada Allah. Maka mengapa terjadi demikian? Jadi itu insya-Allah kita akan bincangkanlah pada tajuk yang seterusnya nanti insya-Allah. Okay, kemudian kita melihat bahawa kalimah tasawuf ini ditafsirkan dengan lebih daripada 2000 pengertian. Maknanya terlalu banyak. Ya, kerana tasawuf ini adalah berkaitan dengan ilmu mengenal hati kita. Jadi sangat banyaklah para ulama mengungkapkan apakah maknanya bergantung kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang mereka lalui. Namun kita harus fahami, walaupun sedemikian banyaknya pengertian tasawuf ini, tapi dia akan kembali kepada satu paksi. Dia akan kembali pada satu titik sahaja, iaitu apa dia? Bagaimana membina kejujuran dalam menghadapkan diri kepada Allah serta meluruskan hubungan manusia dengan Allah. Jadi tasawuf ni walaupun banyak pengertiannya, namun ia tidak akan lari daripada satu titik ataupun satu tujuan, iaitu untuk membangun kejujuran bagi diri manusia itu untuk menghadapkan dirinya kepada Allah serta meluruskan hubungan manusia dengan Allah. Okay. Kemudian kita akan melihat kerana tasawuf ini adalah kalimah daripada dalam bahasa Arab lah at-tasawuf. Jadi akan adalah asal bagi kalimah tu. Maka sebahagian daripada mereka menyebut bahawa kalimah tasawuf ini berasal daripada kalimah as-sifah. Kenapa? Kerana keadaan orang yang melalui ilmu tasawuf ini ataupun mempelajari ilmu tasawuf ini sepatutnya adalah mereka yang berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang baik dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela, berusaha untuk memiliki sifat-sifat mahmudah dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Okey, kemudian sebahagian daripada mereka pula menyebutkan bahawa kalimah tasawuf berasal daripada kata as-safa, yang membawa maksud kesucian dan kejernihan cerminan jiwa. Jadi kenapa diertikan sebegini? Kerana as-safa tu maknanya bersih, suci, jernih. Jadi kan tasawuf ni tadi adalah cara ataupun ilmu yang mengajarkan pada kita cara untuk membersihkan jiwa kita. Jadi sesuailah tasawuf ini dengan asal katanya daripada as-safa yang bermaksud kesucian dan kejernihan jiwa. Kemudian ada lagi sebahagian pandangan lain yang merupakan nisbah kepada ahli suffah. Ahli suffah ni adalah golongan sahabat Rasulullah SAW. Satu masa dulu yang mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk ibadah kepada Allah dan berada di bawah tanggungan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berada di bawah tanggungan baginda Nabi Muhammad SAW ni menyebabkan saya teringat ayat Allah SWT yang dalam satu surah disebutkan wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Yusri Hafizahullah, seseorang syekh di Mesir, disebutkan ada ketika kita baca terjemahan, ada yang menterjemahkan dan wa wajadaka a'ilan, kami mendapatimu dalam keadaan miskin maka kami kayakan. Tetapi kata Syekh Yusri, a'ilan di sini bukan bererti miskin. Ini pandangannya. Ini pandangan para ulama dalam tafsirkan. A'ilan di sini berertinya Rasulullah SAW sangat banyak tanggungannya. Maka fa'aghna, lalu disebabkan banyaknya tanggungan baginda Nabi SAW, maka Allah berikan kecukupan. Fa'aghna, ya, sifat Allah yang ghani, kaya tu bererti cukup. Kan bila kita kata Allah itu maha kaya, berarti Allah maha cukup dan dia mencukupi keperluan semua hamba ni. Dan itulah yang membuatkan dia tidak bergantung kepada yang lain. Sedangkan semua hamba ini bergantung dan berhajat kepada Allah. Maka fa'aghna disebutkan oleh Syekh Yusri sebut bahawa Nabi Muhammad SAW itu banyak tanggungannya, lalu dengan sebab itu Allah memberikan kecukupan kepada baginda Nabi SAW. Itu antara yang disebutlah oleh Syekh Yusri Hafizahullah. Okay, kemudian sebahagian yang lain pula menyebutkan bahawa tasawuf berasal daripada kata as-saf, iaitu barisan. Kenapa? Kerana orang-orang yang melalui perjalanan ilmu tasawuf ini, mereka adalah golongan yang sentiasa mempersiapkan hati mereka. Mereka adalah golongan yang berada dalam barisan yang pertama sekali dalam merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka lah golongan yang utama yang betul-betul mempersiapkan hatinya untuk merasakan kehadiran Allah. Kemudian ada jugalah pandangan-pandangan lain
Namun seperti yang kita sebutkan tadi, ya, walau apa pun asal ataupun makna daripada kalimah tasawuf itu sendiri, namun kita harus faham dia akan kembali pada satu paksi, iaitu kejujuran hati seorang hamba dalam menghadapkan dirinya kepada Allah. Berarti dia nak cari bagaimana diri ini ataupun manusia ini, orang yang ingin kepada Allah SWT ini, untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Jadi itulah tujuan ataupun perjalanan daripada al-mutasawwif itu adalah untuk mendidik jiwa hamba yang sejati. Jadi apapun gambaran tentang lafaz tasawuf ini, tapi yang jelas nilai tasawuf itu bukan pada bentuk ataupun zahir lafaz yang kita sebut tadi. Kalau ikut nak lafaz sangat banyak. Ya, ada kalimah ini, kalimah as-safa, kalimah as-sufa, kalimah as-sifah dan sebagainya. Tapi yang kita faham, yang kita ambil itu adalah pada maknanya. Jadi pendek kata, seluruh makna yang disebutkan ini tadi adalah untuk menunjukkan bagaimana jalannya seorang hamba itu dapat mencapai kedudukannya sebagai hamba yang sejati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita akan melihat tajuk yang seterusnya adalah bagaimanakah pelaksanaan ilmu tasawuf itu sendiri. Maka tasawuf itu disebut oleh para ulama bahawa sebenarnya tasawuf ini adalah pelaksanaan Islam secara amali. Maknanya dia adalah praktikal bagi Islam. Ya, kita ada Islam tu terdiri daripada apa yang saya sebut tadilah. Rukun Islam yang 5 bermula dengan syahadah, kemudian solat, kan, kemudian puasa, menunaikan zakat, apalagi mengerjakan haji dan umrah. Jadi itu adalah rukun Islam, ya. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji dan umrah. Jadi itu adalah syariatnya. Maka tasawuf ini adalah pelaksanaan Islam secara amali. Maknanya apa? Dalam kita menjalani syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu, apakah yang dituntut oleh Allah? Maknanya apa sebenarnya yang Allah inginkan daripada syariat yang kita laksanakan? Apakah Allah perlukan solat kita? Allah perlukan puasa kita ke? Ataupun Allah perlukan haji dan umrah kita? Tak. Allah tidak memerlukan, tetapi kerana kita yang memerlukan. Tapi dalam kita melaksanakan seluruh syariat ini, apakah sebenarnya tujuan kita ataupun apa yang ingin kita capai daripada pelaksanaan syariat yang kita lakukan? Maka inilah pelaksanaan Islam secara amali itu adalah melalui ilmu tasawuf. Kerana apa? Maknanya bila kita solat, bagaimana kita nak solat semata-mata kerana Allah. Berapa ramai orang yang solat mengangkat takbir Allahu Akbar, tapi bila mana disebut lafaz Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tapi segala benda yang kecil-kecil, benda-benda yang lain selain daripada Allah datang sewaktu dia angkat takbir. Masa itulah baru nak teringat barang yang ni letak dekat mana, masa tu baru nak teringat topik apa nak mengajar hari ni. Semua benda akan datang ketika solat. Lalu apakah makna daripada solat yang dilakukan? Jadi inilah yang ingin dididik oleh tasawuf, iaitu bagaimana solat dengan hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah dan melakukannya semata-mata kerana Allah. Ataupun contoh lain yang paling mudah ataupun sangat banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Aku dah sedekah, aku dah buat begini-begini, aku minta harap-harap Allah bagilah balasan dekat aku. Allah gantikanlah yang lebih baik. Apakah salah untuk kita mengharapkan pemberian tu? Tidak salah, kerana memang itulah janji Allah SWT. Bila kita berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalas lebih lagi daripada apa kebaikan yang kita lakukan. Namun tasawuf ini mengajar kita bagaimana kita melihat kebaikan yang dilakukan itu adalah daripada Allah dan semata-mata kerana Allah, bukan kerana kita mengharapkan pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni nanti kita akan kongsi lebih panjang lagi. Cuma saya nak sebut bagaimana pelaksanaan tasawuf itu adalah pelaksanaan Islam secara amali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik pada contoh yang saya bagi tadi. Contoh bila kita mengharapkan, contoh kita sedekah, kita mengharapkan satu balasan lah daripada Allah. Tiba-tiba bila kita buat satu ibadah tu dengan harapan kita akan dapatkan sedemikian, kita akan dapatkan satu balasan yang kita inginkan. Tiba-tiba Allah beri perkara yang sebaliknya daripada apa yang kita inginkan. Maka ketika tu apa yang akan terjadi? Maknanya bila Allah tak beri apa yang kita inginkan itu, apakah kita akan hentikan solat kita? Ataupun kita akan hentikan segala amal ibadah yang kita lakukan? Kalaulah itu yang terjadi, berarti kita bukanlah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita belum menjadi hamba yang sejati kepada Allah. Kita masih lagi mengharap Allah itu mengikut kepada keinginan kita. Jadi tasawuf nak mendidik diri kita supaya buang sifat-sifat ini agar kita melakukan amal ibadah kita adalah semata-mata kerana Allah dan kerana kita mengenali siapakah Allah dan siapakah diri kita. Okey, kemudian saya tengok kita beri penelitian sikit kepada perkataan ataupun kalimah daripada Syekh Ahmad Al-Ghumari rahimahullah menyebutkan, ketahuilah bahawa yang menjadi asas kepada tariqah dalam ilmu tasawuf itu adalah bersandarkan kepada wahyu yang sama. Maknanya yang menjadi asas kepada ilmu tasawuf itu adalah daripada wahyu. Ia memberi gambaran keseluruhan kepada agama yang lurus, bahkan tanpa diragukan lagi, ia merupakan terjemahan daripada Al-Ihsan. Yang ni yang saya dah sebut pada awal tadi, di mana tasawuf ini adalah terjemahan daripada Al-Ihsan, iaitu salah satu daripada 3 rukun agama yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis Islam, iman dan ihsan, sehinggalah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, maknanya setelah Rasulullah sebut Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, lelaki yang diserupai oleh malaikat Jibril, sebenarnya itu malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril menyerupai sebagai seorang pemuda. Jadi sentiasa membenarkan Rasulullah. Bila Rasulullah kata Islam tu begini-begini, dia pun cakap sadaqta. Jadi masa tu sadaqta tu maknanya engkau adalah benar. Jadi masa tu sahabat peliklah, tanya, dia lelaki ni tanya, bila Rasulullah cakap dia membenarkan pula. Lalu pada akhirnya bila pemuda itu telah pergi, maka Rasulullah tanya kepada para sahabat, tahu tak siapa lelaki yang datang tadi? Tahu tak siapa pemuda itu tadi? Maka sahabat kata, tak tahulah kan? Jadi Rasulullah kata, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Maka di sini kita akan faham bahawa tasawuf ni bukan perkara baru yang direka dalam agama. Ini penting. Sebab sangat banyak dakwaan bahawa tasawuf ni adalah satu perkara yang baru ataupun perkara yang direka-reka. Akan tetapi sebenarnya ia bukanlah perkara yang direka-reka dalam agama, akan tetapi ia diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang maksud diambil tu? Walaupun lafaz tasawuf ni tidak ada pada zaman Rasulullah. Kita bukan sebut lafaz tasawuf ataupun tariqah. Ini samalah tasawuf tariqah ni. Namun yang kita ambil itu adalah pada makna tasawuf itu sendiri, yang mana ianya merupakan inti ajaran baginda Nabi SAW serta praktikal dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan para sahabat. Okey, jadi kita akan tengok kepada kepentingan ilmu tasawuf menerusi Al-Quran, hadis dan ucapan salihin. Jadi ini sebenarnya semua saya dah sentuh pada awal tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau kita inginkan dalil, maka dalilnya ada, di mana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk menyembah kepada Allah sebagai mukhlisin, mengikhlaskan diri. Apa maksud ikhlas? Berarti apa? Ikhlas ini daripada kalimah akhlasa. Bila kita kata ikhlas, berarti apa? Kita dah lepaskan seluruh yang lain daripada hati kita. Kita dah lepaskan pergantungan kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah bila kita sudah lepaskan pergantungan kita pada makhluk, harapan kita pada makhluk, apa sahaja keinginan kita kepada dunia, maka jadilah hati kita hati yang bersih, hati yang khalis, hati yang bersih, hati yang murni, hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan mukhlisin yang mengikhlaskan dirinya dalam agama ini, siapakah mereka? Mereka ini adalah golongan yang jujur. Inilah yang kita cari. Mereka inilah golongan yang jujur dalam cintanya kepada Allah, iaitu golongan yang benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menyaksikan juga dalil daripada hadis baginda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam jasad itu adanya seketul daging. Jika baik ia, iza salahat salahal jasad kulluh. Jika baik daging ini, maka baiklah jasad keseluruhannya. Iza fasadat fasadal jasad kulluh. Jika binasa ia, maka binasalah jasad keseluruhannya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahawa ia, yakni seketul daging yang dimaksudkan di sini adalah hati. Bila sebut pesanan baginda Nabi SAW ini mengingatkan saya kepada apa yang selalu disebut oleh Syekhuna disebut apa? Syekhuna Yusuf sebut, kita sentiasa menghabiskan ruang waktu kita berjam-jam di hadapan cermin untuk melihat
Apakah kita ni dah cantik ke, pakaian kita dah kemas ke, ataupun fizikal kita ni tampil sempurna ke, ataupun bagaimana. Namun berapa ramai antara kita yang mengambil sedikit ruang waktu dalam hidup kita ini untuk memerhatikan apakah hati kita telah jadi hati yang cantik, apakah hati kita adalah hati yang baik, apakah hati kita ni adalah hati yang bersih, apakah hati kita ni adalah hati yang sentiasa mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga selalu saya sebut apa? Orang yang sibuk hatinya dengan Allah, maka dia tidak akan disibukkan dengan selain Allah. Dia tidak akan disibukkan untuk memerhatikan keaiban-keaiban manusia lain. Dia akan sentiasa melihat dirinya yang penuh kekurangan. Bila hatinya sudah sibuk dengan Allah, maka dia tidak akan sibuk lagi untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Namun hari ini berapa ramai antara kita yang nampak salah orang lain tetapi sukar untuk melihat aib diri kita sendiri. Sedangkan pada diri kita itu sangatlah banyak aib. Ya, mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Jadi ketika mana kita lihat saudara kita tu dalam keadaan yang kita rasa dia adalah satu benda yang aib, ketahuilah bahawa aib itu sebenarnya ada pada diri kita. Kerana dia adalah pantulan diri kita. Seseorang itu tidak akan melihat melainkan apa yang ada dalam hatinya. Kalau baik hatinya, maka dia akan terlihat pada matanya itu adalah benda-benda kebaikan. Tapi kalau hati ini adalah hati yang rosak, hati ini adalah hati yang buruk, maka sentiasalah akan melihat kepada keburukan. Itu antara yang disebutkanlah oleh Syekh, pesanan oleh Syekhuna. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ketika menyifatkan kepentingan ilmu tasawuf menyatakan bahawa ilmu tasawuf ini adalah ilmu perihal hati, yakni mengetahui penyakit-penyakit hati dan makrifah kepada Allah ini adalah fardu ain. Maknanya apa? Fardu ain. Fardu ain ini maknanya wajiblah untuk setiap individu muslim itu mempelajari ilmu tasawuf, kerana dengan ilmu tasawuf inilah akan membuatkan seseorang itu mengenal penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, lalu membuat dengan bersihnya hati ini daripada penyakit, maka akan menambahkanlah makrifah. Makrifah ni apa? Akan membuat dia mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita pasal perkenalan kepada Allah ni, maka dia adalah satu topik yang panjang di mana hidup kita ni tujuan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut hidup kita, tujuan kita adalah Allah. Tetapi macam mana kita nak menuju kepada Allah kalau kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak tuju kepada perkara yang kita tidak kenal? Jadi nak memulakan perkenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah memula dengan mengenal diri kita sendiri. Kerana orang yang mengenal dirinya, dia tahu siapa dirinya sebagai manusia ini, maka dia akan mengenal pada Allah. Bagaimana? Kalaulah dia menyadari siapa dirinya sebagai hamba, kalaulah dia mengenal bahawa dirinya adalah hamba, maka dia akan kenal Allah itu adalah Rabb yang mentadbir, yang mengatur, yang menyusun segala urusan kehidupan dia. Tapi hari ini ramai antara kita yang tidak sedar diri kita ini adalah hamba. Buktinya apa? Bila mana Allah berikan sesuatu, takdir, Allah takdirkan sesuatu pada kita, ramai antara kita yang menolak ataupun tidak boleh menerima. Kalau terasa sakit, itu adalah fitrah. Kalau rasa sakit, rasa sedih, maka benda tu adalah satu perkara yang bersifat fitrah lah. Benda yang kebiasaan yang memang fitrah yang Allah berikan, ada perasaan sakit. Itu nanti dia akan berkait pula dengan sabar dan sebagainya. Tapi ada setengah orang ni bila diberikan satu-satu takdir dalam kehidupan dia, dia merasakan Allah tidak sayang kepada dia. Dia merasakan Allah benci kepada dia. Dia merasakan Allah zalim kepada dia. Ternyata ini adalah sifat manusia yang tidak mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran bahawasanya tidaklah patut bagi seorang hamba yang mukmin itu, bila mana Allah sudah menetapkan baginya satu pilihan, akan ada baginya pilihan selain daripada apa yang Allah pilihkan. Okey, saya ulang sekali lagi, tidaklah patut bagi seorang hamba yang mukmin itu, ketika mana Allah sudah tetapkan baginya satu pilihan, dia akan ada pilihan selain daripada apa yang Allah pilihkan untuk dia. Tapi kita berbeza. Kita inginkan Allah itu tunduk memenuhi keinginan kita. Maka sebab itu kita buat ibadah. Kita buat amal ibadah kita, kita harapkan Allah beri apa yang kita nak. Tiba-tiba Allah tidak memenuhi apa yang kita inginkan dengan diri kita. Lalu kita pun mengatakan Allah itu tidak mencintai kita.
Allah itu zalim kepada kita. Jadi perkataan-perkataan ini ataupun perasaan-perasaan ini hanya akan lahir bagi mereka yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kepada kita bahawa tasawuf ini adalah satu ilmu yang cukup mulia keadaannya dan besar pula kedudukannya. Bahkan ada pula dalil-dalil sabit dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah tadi. Kemudian kata para ulama, para salihin, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu tasawuf ini hakikatnya adalah ubat dan penawar bagi segala penyakit hati dan kecenderungan kepada hawa nafsu. Ia merupakan sistem, manhaj ni berarti sistem penyucian jiwa. Dia adalah cerminan kehidupan roh bagi manusia yang menghiasi dirinya dengan kemuliaan akhlak dan berusaha membersihkan dirinya daripada sifat tercela serta hawa nafsu maupun tujuan-tujuan yang lain selain Allah. Jadi disebut oleh para ulama itu, disebut apa? Engkau ini menjadi manusia itu adalah kerana roh. Maknanya kerana roh itulah yang membuatkan kita menjadi seorang manusia. Bayangkan jasad ini tanpa roh, apa terjadi? Maknanya masa tu kita mati. Tetapi roh ini perlu diletakkan. Allah jadikan jasad kita ini untuk meletak, dijadikan tempat untuk meletak roh kita. Namun sifat roh ini dia sebenarnya bebas. Roh ini sifatnya sebenarnya bebas. Dia tidak terikat dengan apa-apa pun sepatutnya, kecuali terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membuatkan manusia hari ini mengalami kesakitan demi kesakitan dalam hati dia, bila mana roh dia ni dia ikat kepada benda yang lain. Sedangkan roh ini, qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Allah sebut dalam Al-Quran, mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad, apakah roh itu? Katakanlah qulir ruhu min amri rabbi, roh itu adalah daripada urusan Rabbku. Maknanya roh kita ini adalah urusan Allah, milik Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Itu ayat dia lah, ayat lengkap dia. Jadi roh ini sepatutnya adalah urusan Allah dan dia adalah milik Allah dan dia sepatutnya terikat dengan Allah. Namun yang menjadikan manusia itu sakit bukan kerana jasad dia, tapi bila mana roh dia cenderung kepada hal-hal dunia, roh dia cenderung kepada selain Allah, maka itulah yang membuatkan dia mengalami kesakitan demi kesakitan dalam takdir-takdir kehidupan dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidak memberi yang terbaik. Allah sentiasa memberikan kebaikan pada hamba dia. Walaupun zahirnya adalah musibah, tetapi sebenarnya dia mengandungi hikmah. Cuma bagaimana dapat memahami hikmah ini? Itulah bergantung kepada bagaimana manusia itu mengenal dirinya dan mengenal kepada Rabbnya. Jadi macam mana nak kenal diri, nak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Okey, jadi setakat ni insya-Allah boleh faham ke? Saya harap insya-Allah jelas insya-Allah. Kemudian kita terus pergi kepada tujuan utama daripada madrasah tasawuf. Jadi bila kita dah tahu kepentingannya, dah ada dalilnya, dah nampak asal kalimahnya daripada mana, inti tasawuf itu tentang apa. Jadi insya-Allah bila kita tengok tujuan daripada madrasah tasawuf ni, kita akan terus faham. Madrasah ni kalau maksud madrasah betul-betul, maknanya sekolah ataupun institusi. Jadi dekat sini kita nak kata apa ni? Tujuan utama daripada sistem tasawuf itu sendiri ataupun ilmu tasawuf itu sendirilah. Apa tujuannya? Yang pertama adalah kejernihan jiwa. Kerana tidak ada kefahaman tentang Allah jika manusia tidak memiliki kejernihan jiwa. Okey? Manusia tidak akan dapat mengenal kepada Allah kalau jiwanya tidak jernih. Bagaimana jiwa yang tidak jernih tadi? Maknanya kalau jiwanya masih sibuk dengan selain Allah, jiwanya masih cenderung kepada dunia, maka dia tidak akan mengenal kepada Allah. Kenapa? Kerana cinta tu dia tidak boleh jatuh pada dua perkara. Dia tidak boleh jatuh pada dua tempat. Maknanya apa? Cinta tu dia hanya satu saja. Kalau kita memilih untuk cinta kepada Allah, maka harus memilih untuk meninggalkan dunia. Namun kita kena faham, tinggalkan dunia ni bukan berartinya kita duduk tak bekerja ataupun tak apalah, kita tunggu je lah Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab kita tak cinta lagi pada dunia. Bukan tu. Cinta kepada dunia ni meninggalkan cenderungnya hati kita memikirkan dunia. Terikatnya jiwa kita dengan dunia. Bukan berarti tidak bekerja. Maknanya tinggalkan kecenderungan.
tinggalkan rasa berlumba-lumba ingin mendapatkan dunia. Tetapi orang yang tujuan daripada tasawuf ini tadi adalah untuk kejernihan jiwa, berarti orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan lagi disibukkan dengan selain Allah. Kemudian tujuan yang kedua daripada madrasah tasawuf ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maknanya tasawuf itu nak mengajarkan kita tentang Allah semata-mata. Tujuan hidup kita adalah kerana Allah, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ada tak kita datang daripada yang lain? Maknanya kita, asal kita ni pun kita tak bawa apa-apa pun. Kita memang berasal daripada satu saja, iaitu daripada Allah. Kemudian kita kembali kita hanya kepada Allah. Lalu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, Allah hadirkan segala sebab, segala rezeki untuk memudahkan perjalanan kita. Tetapi masalah kita adalah kita tidak nampak tujuan kita yang akhir ini. Lalu kita pun sibuklah dengan kehidupan kita di tengah-tengah antara datang dan kembali. Dan tadi kita tidak sibuk dengan Allah, kita sibuk dengan selain Allah, kita sibuk dengan apa yang Allah sudah janjikan, sehingga menyebabkan di situlah penderitaan bagi jiwa manusia itu berlaku ketika mana dia lupa daripada mana asalnya dan ke mana dia akan kembali. Penderitaan jiwa manusia itu berlaku ketika mana dia lupa daripada mana asalnya dan ke mana dia akan kembali. Jadi tujuan daripada madrasah tasawuf ini adalah Allah semata-mata, iaitu apa? Dengan makna kejujuran yang sepenuhnya dalam menghadapkan diri pada Allah serta leburnya diri. Maksud lebur diri tu jangan bayangkan diri melebur pula. Bukan, maksud dia apa? Leburnya diri dan segala keinginan di hadapan Allah. Maknanya itulah yang saya sebut tadi. Bila Allah sudah meletakkan satu-satu pilihan, Allah takdirkan pada dia satu-satu takdir dalam kehidupan dia, maka seorang hamba yang betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan melihat bahawa Allah itu sedang membencinya, menzaliminya, menyeksanya, tak. Bahkan dia sentiasa akan merasakan rahmat dan kasih sayang Allah yang sentiasa melimpah pada diri dia dalam setiap suratan takdir kehidupan dia. Kita ni, dalam kehidupan kita, kita sentiasa akan berada pada 4 keadaan. Sama ada kita ini dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat. Betul tak? Kalau kita tak berada dalam keadaan taat, kita mungkin diuji dengan maksiat. Kalau kita tidak ada dalam keadaan nikmat, kita mungkin diuji dengan musibah. Namun yang membuatkan hati seorang hamba yang benar kepada Allah, pada 4 keadaan ini, dia tetap menghadap pada Allah. Maknanya bila dia diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, dia syukur pada Allah SWT. Dia tak tengok diri dia, dia syukur pada Allah. Dia tidak rasa diri dia yang buat. Dia rasa kalaulah Allah tak sayang dia, kalaulah Allah tak bagi hidayah, maka dia tak mampu untuk taat. Ini orang yang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan dia. Kemudian begitu juga ketika dia diuji dengan maksiat, dia cepat-cepat kembali kepada Allah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat bahawa Allah sedang memanggilnya untuk kembali. Kenapa dijatuhkan seorang hamba tu dalam maksiat? Agar dia tidak tertipu dengan dirinya. Itulah bukti yang sebenarnya. Kenapa kita jatuh dalam maksiat? Itulah bukti sebenarnya segala amal taat yang kita lakukan itu bukan dengan diri kita, tetapi kerana rahmat dan kasih sayang dia. Maka sebab itulah ada ketikanya kita dijatuhkan supaya kita sedar, janganlah kita bangga diri, janganlah kita merasakan diri kita baik sehingga kita boleh memandang buruk kepada orang lain. Kemudian kita ada dalam keadaan nikmat ataupun kita berada dalam keadaan musibah. Maka empat perkara ni tadi, baina ta'ah wal maksiyah wal ni'mah wal musibah, maka bagaimana hati hamba ini, apakah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya, maka inilah yang ingin dididik oleh dalam madrasah tasawuf. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk berpegang kepada sifat fakirnya diri kepada Allah. Jadi ini kita kena faham, ya. Fakirnya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti apa? Tidak ada pergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, ya Allah panggil kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian sebenarnya adalah golongan yang fakir kepada Allah. Berarti bila kita sebut fakir ni, lebih rendah lagi taraf dia daripada miskin. Maknanya fakir ni memang kita ni sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita tak miliki apa pun sebenarnya, hatta diri kita sendiri.
Allah bagi pinjam sahaja. Ya, kita ini adalah, kita di atas muka bumi ini adalah ibarat apa? Kita ibarat pelakon yang sedang menjalankan skrip takdir yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Ya. Apa terjadi kalau kita nak menyalahi skrip takdir yang sudah ditetapkan bagi kita tu? Maka masa itulah kita akan merasakan kesakitan, kita akan rasa sedih yang bertimpa-timpa, kita akan ada dalam keresahan dan kegelisahan. Ibarat dia apa? Contohlah, saya suka sebut macam ni. Contohlah kalau seorang tu, dia ada bos lah, katakanlah bos dia dah tetapkan, dia kena buat sekian. Dah ada dah bidang tugasan dia. Tapi dia gigih juga nak pergi ikut jalan lain. Dia tak nak buat apa yang bos dia suruh, dia nak buat apa yang dia nak buat. Jadi apa akan jadi? Mungkin dia akan dibuang kerja. Mungkin dia akan diusir. Betul tak? Mungkin dia akan diberhentikan, dimarah dan sebagainya. Tetapi ini sesama manusia lah. Tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pernah tak bila mana kita ni buat benda yang Allah tak suruh kita buat, Allah tak bagi kita buat, tapi kita buat juga? Pernah tak Allah usir kita daripada muka bumi ni? Allah tak pernah mengusir kita. Bahkan Allah anugerahkan taubat supaya kita kembali. Itulah kasih sayang Allah. Ya, Allah tak pernah tahan kita daripada bernafas. Kalau pernah tak Allah kata, kalau sebab engkau ni buat maksiat, aku tahan sekejap oksigen, tak bagi oksigen ni sampai pada engkau. Tak pernah. Allah tak pernah melakukan sedemikian rupa. Kenapa? Kerana sifat Rahman dan Rahim dia. Itulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Allah yang paling sayang kita, yang paling kasih kita, yang paling peduli dekat kita tu Allah. Tapi jahilnya kita, kerana kita tidak kenal siapa Allah SWT, kita cari kasih sayang pada yang lain, kita cari pergantungan kita pada yang lain. Hingga akhirnya yang kita pergi kepada yang lain tu pun mereka pun bergantung pada Allah SWT. Maka dalam madrasah tasawuf ini adalah untuk mengajar kita mengetahui bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini adalah fakir kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha mencukupi. Allah tak berhajat pada kita. Ya. Kalaupun seluruh dunia ni tidak mahu mengimani Allah, tidak sama sekali mengurangkan walaupun sedikit kekuasaan Allah. Kalaulah pun seluruh dunia ini mengimani Allah SWT, tidak pula menambahkan kekuasaan Allah. Kenapa? Kerana dia memang sedia kuasa. Dia memang sedia ada dengan segala kehebatan keagungannya, dan dia tidak memerlukan kepada kita. Namun kitalah hamba yang memerlukan kepada dia, kerana kita adalah yang diciptakan dia, dan yang paling tahu tentang kita adalah yang menciptakan kita. Dan kesedihan yang paling berat dalam hati manusia adalah ketika mana dia mengharap ada yang memahami dia dengan sebenar-benarnya, ada yang dapat menyayangi dia dengan sebenar-benarnya. Inilah justru yang akan menambahkan kesedihan, keresahan dan kegelisahan dia. Kerana apa? Kerana dia berharap dan bergantung kepada selain Allah SWT. Sedangkan yang paling kenal kita adalah Allah, yang sentiasa tak jemu untuk dengar rintihan kita, aduan kita adalah Allah. Ya, kita banyak bercerita pada manusia, lama-lama orang akan bosan dengan kita. Lama-lama siapa pun lah, tak kisahlah macam mana sayang pun dia pada kita, lama-lama dia pun akan stres sebab kita asyik cerita benda sama je contoh. Tetapi Allah tidak pernah mengusir kita ketika mana kita mengadukan ataupun merintih benda yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus menyeru kepada kita, ud'uni, berdoalah kepada aku, ud'uni, mintalah kepada aku, nescaya aku perkenankan bagimu. Itulah Allah. Kenapa? Kerana dia adalah sifatnya yang paling utama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sebab itu dalam kehidupan kita disuruh kita membaca apa? Setiap nak memulakan pekerjaan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, yang Maha Pengasih, yang mana kasih sayangmu itu meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim, namun rahmat, ada satu rahmat yang istimewa dengan sifat rahimmu itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka kita harus merasakan ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita harus rasa itu adalah panggilan Allah untuk kita. Kalaulah betul jiwa kita ini adalah jiwa yang memiliki keimanan, maka sebenarnya baca Bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah cukup untuk melenturkan diri kita, ya, di hadapan Allah SWT, dan sudah cukup untuk memberitahu yang kita sebenarnya adalah hamba yang bergantung kepada Allah. Okay. Kemudian yang seterusnya, tujuan yang keempat daripada madrasah tasawuf adalah untuk menghidupkan hati dengan mahabbah dan rahmat sesama makhluk.
Kenapa kena ada rahmat dan mahabbah sesama makhluk? Kerana makhluk ini adalah ciptaan Allah. Bila mana Allah ciptakan, berarti Allah mencintainya. Maka kalau benar kita cinta kepada Allah SWT, maka kita juga harus cinta kepada apa yang Allah cintai. Itulah hakikat cinta. Seperti mana kita sesama kita, bila kita sayang pada seseorang, kita akan turut sayang kepada orang-orang yang menyayangi orang yang kita sayang ataupun orang-orang yang disayangi oleh kekasih kita. Paling mudah ginilah, kekasih lain. Saya takut keliru pula perkataan tu. Kita ada orang yang kita kasih. Kita ada kekasih, katakanlah. Maka antara tanda cintanya kita kepada kekasih kita, kita akan mencintai siapa pun yang cinta pada kekasih kita. Dan kita juga akan mencintai siapa pun yang kekasih kita sayang. Betul tak? Jadi itu sesama makhluk, maka apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuan daripada madrasah tasawuf itu adalah untuk menyemai hati ini dengan sifat mahabbah dan rahmat sesama makhluk. Ini adalah cerminan daripada diri siapa? Diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka kita hidup harus menjalani kehidupan ini dengan rahmat kerana junjungan kita, qudwah kita, uswah hasanah, pedoman kita, sebaik-baik qudwah kita adalah baginda Nabi SAW sendiri adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang yang memiliki mahabbah dan rahmat dalam hatinya, ketahuilah bahawa dia sedang mewariskan mahabbah ataupun rahmat, sedang menumpang rahmatnya baginda Nabi SAW. Kemudian tujuan yang kelima, iaitu sekaligus yang terakhir daripada madrasah tasawuf, adalah untuk menghiasi diri ini dengan kemuliaan akhlak, peribadi yang baik dan penuh ketinggian, seterusnya menyucikan batin daripada segala sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan yang terakhir pada tasawuf ini adalah untuk apa? Untuk membina akhlak yang mulia. Bila kita ada keempat-empat ni tadi, akhirnya tujuannya adalah untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, peribadi yang baik, penuh ketinggian, dan seterusnya menyucikan hati kita daripada segala sesuatu yang lain selain daripada Allah. Bila mana hati kita jernih, hati kita bersih, barulah kita dapat mengenal ataupun dapat berjalan kepada tujuan kita itu dengan jalan yang sebenarnya, dengan jalan yang sesungguhnya dan sepatutnya untuk kita tempuh. Kemudian disebut dekat sini, kalaulah tidak ada yang zahir maka tiadalah yang batin, atau dengan makna lainnya, hati tidak akan dapat wujud tanpa adanya jasad untuk ditempati. Namun hati itulah yang menjadi cahaya yang menyuluh kepada jasad. Ilmu tasawuf ini dinamai dengan ilmu batin kerana fokusnya adalah pada pembaikan hati. Hal ini kerana jika memang hatimu baik, maka engkau tidak akan sesekali membunuh, mencuri atau melakukan kezaliman. Jadi paksi kehidupan kita ni adalah hati yang baik. Sementara jasad ini hanya akan mengikuti perihal hati. Lalu kalau engkau ingin mempelajari ataupun ingin menempuh ilmu tasawuf ini, maka pastikanlah engkau memiliki tujuan yang jelas agar engkau mendapatkan kefahaman. Maknanya mesti tahu kenapa tujuan kita melalui madrasah tasawuf ini, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada Allah tu berarti bukan sampai jasad ni, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berarti kita merasakan penyaksian Allah, merasakan penyaksian kepada Allah dalam setiap suratan takdir kehidupan kita. Orang kalau dah merasakan Allah kasih pada dia, mana mungkin akan ada kesedihan, kegelisahan dan keresahan yang bertimpa-timpa dalam hidup dia. Tapi kenapa kita selalu merasakan hidup kita ni penuh dengan keluh kesah, penuh dengan resah gelisah, penuh dengan sedih? Kerana apa? Kerana kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak kenal pada Allah SWT dan kita lupa ataupun kita tidak tahu apa tujuan kita berada di sini. Kita banyaklah disebut, kita tahulah dunia ni sementara, dunia ni sekian, tapi apa usaha ataupun apa yang kita lakukan untuk menghadapi dunia yang sementara ini? Apakah bekalan yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negeri yang abadi? Maka inilah yang harus kita perhatikan. Jadi sama-sama dekat sini adalah untuk kita memperbaiki jiwa kita,
memperbetulkan niat kita berada di atas muka bumi Allah ini untuk apa? Adalah untuk menjadi hamba Allah dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap surat dan takdir kehidupan kita. Okey, saya tahu masa kita dah habis ni dah 10.21 kan. Saya minta 5 minit lagi boleh tak? Last je, saya nak baca yang satu lagi, last akhir ni. Kemudian insya-Allah kita sambung esok. Sebab tadi kita ada pengenalan kan, so dia panjang sikit. Jadi target saya adalah yang akhir ni, saya minta 5 minit lagi kepada semua hadirin insya-Allah. Okey, boleh Okey. Yang akhirnya adalah tasawuf sebagai asas perjalanan menuju Allah. Jadi kita menyebutkan ilmu tasawuf tu tadi dengan apa yang kita sebutlah dalam tujuan tasawuf ini tadi. Jadi di sini kita akan melihat tasawuf ini adalah sebagai asas perjalanan menuju Allah. Kita dah faham dah bahawa hidup kita ni adalah untuk Allah. Sebab berdasarkan pada firman Allah tadi, Allah ciptakan kita tu untuk Dia. Sebenarnya untuk menghambakan diri kita pada Dia. Kita disuruh untuk menjalani takdir kehidupan kita ini adalah untuk menyaksikan kepada Dia. Menyaksikan pada Dia apa? Merasai kehadiran Dia. Merasakan pengawasan daripada Dia. Maka ilmu tasawuf inilah yang akan menjadi asas dalam perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asas perjalanan menuju Allah itu adalah dengan niat yang benar. Maka inilah yang sesuai dengan hadis yang selalu ditekankan oleh para ulama. Disebutkan hadis yang pertama pada kaedah dalam usul agama itu sendiri menyebutkan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya setiap amalan itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi asas perjalanan menuju Allah itu adalah dengan niat yang benar serta menghadapkan diri sepenuhnya dengan penuh kejujuran untuk mengenal kepada Allah. Maknanya apa? Macam mana kita nak dapat niat yang benar, nak dapat kejujuran ni, mesti melalui perjalanan tasawuf ini. Kerana tasawuf ini ilmu tasawuf ini yang akan membentangkan kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan niat yang benar, bagaimana caranya untuk membina kejujuran, bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baik hamba, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ikhlas berarti apa? Yang cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, bukan cinta kerana maslahat. Bukannya rasa kasih pada Allah tu bila Allah bagi nikmat, tapi bila kita rasa Allah bagi susah, hilang perasaan kasih. Ibaratnya kalau kita sesama dengan kekasih kita, apakah kita mencintainya ketika mana kita berada dalam kesenangan semata-mata? Bila dia kaya, kita pun sayang dekat dia, dia boleh bagi duit kat kita, dia boleh bagi kemewahan, dia boleh bagi segala-galanya. Tiba-tiba Allah uji kejatuhan dengan kemiskinan. Apakah ketika itu cinta akan hilang? Kalaulah cinta itu hilang, maka ketahuilah itu bukan cinta. Jadi itu bukan cinta kepada kekasih itu, tapi cinta apa yang ada dalam poketnya, cinta pada apa yang dia ada. Kalaulah hari ini kita mencintai seseorang kerana dia cantik, ataupun kerana dia ada rupa, kerana dia handsome, kerana dia apa lagi? Kerana dia berharta. Tiba-tiba kecantikannya ditarik. Kecantikannya akan pudar. Tua nanti tak tahulah apa lagi cantik yang tinggal tu kan. Tapi cantik ni sebenarnya adalah pada hati tu. Bila mana kita cintakan seseorang, maka sentiasa akan terlihat cantik orang yang dicintai walaupun dah berusia, walaupun bagaimanapun keadaannya, tetap dicintai. Kerana cinta itu adalah pada hati. Dia bukan pada benda-benda yang fizikal. Tapi kalau kita letak paksi cinta ni pada benda yang fizik, ketika mana benda yang fizikal ini hilang, maka sekaligus hilanglah cinta. Dan ketahuilah itu sebenarnya pun bukan cinta. Itu adalah nafsu semata-mata. Jadi begitulah, itu adalah perhubungan sama makhluk, maka apatah lagi lah perhubungan kepada Allah SWT. Apakah kita cinta kepada Allah kerana apa yang Allah beri pada kita? Bayangkan kalau ketika mana Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, apakah ketika itu hilang cinta kita? Apakah ketika itu tidak lagi berganda amal ibadah kita? Kalaulah ini yang terjadi, berarti kita bukan menyembah kepada Allah. Kita bukan ikhlas dalam cinta kita pada Allah. Kita sedang menjadi hamba kepada keinginan kita dan hamba kepada apa yang kita inginkan itu. Maka mengaku cinta, mengaku hamba kepada Allah SWT itu sebenarnya adalah dusta semata-mata. Dan itulah yang disebutkan oleh Syekh, disebut apa? La tad'il mahabbah wa laysa fi qalbika habbah. Janganlah engkau mendakwa engkau memiliki cinta kepada Allah, namun sebenarnya dalam hatimu belum tentu walaupun sebiji benih daripada cinta. Kenapa? Kerana cinta tu bukan diukur dengan pemberian. Cinta tu bukan diukur dengan nikmat.
Cinta tu bukan diukur dengan kita dapat apa yang kita nak. Tapi cinta tu adalah cinta pada setiap keadaan. Hamba tu adalah hamba pada setiap keadaan. Bila dia tahu siapa diri dia, dia benar cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal kepada Allah yang menjadikan dia, yang mengatur urusan hidup dia, yang menjamin segala-galanya bagi dia, maka di situlah cinta yang benar, cinta yang jujur itu akan terhasil. Oleh itu, para ahlillah ni berarti apa? Orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang-orang yang kita melihat bagaimana mereka ini bicaranya tidak lekang tentang Allah, sentiasa menceritakan tentang Allah. Selalu menyebutkan apa? Perbetulkanlah niat dan tidurlah dengan tenang di mana-mana tempat di atas muka bumi. Jadi kalau kita nak tahu macam mana kedudukan kita di sisi Allah, mudah saja. Tak perlu pergi jauh pun. Kita tengok apa yang kita jadikan bicara dalam hidup kita sehari-hari. Kalaulah lidah kita ni sibuk menyebut tentang aib orang lain, lidah kita ni sibuk nak cerita kawan kita ni bagian, kawan kita ni sekian-sekian, kawan kita ni buat begini, kawan kita buat begitu, yang orang ni tak kena, orang tu tak betul, maka itulah tandanya hati yang sedang sakit, kerana dia tidak menyebutkan dirinya dengan Allah. Tapi kalau mulut kita, lisan kita ini sibuk dengan bicara kepada Allah dan baginda Nabi SAW, tentang baginda Nabi SAW, maka insyaAllah itulah hati yang hidup. Hati yang hidup, hati yang sihat insyaAllah. Maka awal perjalanan pada Allah itu hendaklah dimulai dengan mengenal hakikat diri. Ini saya dah sebut tadi. Mengenal siapa diri kita, hakikat diri kita sebagai hamba. Dan kalau nak cerita tentang hamba ni, sangat banyaklah sifat hamba. Hamba ni bagaimana? Dia tidak ada pilihan selain apa yang dipilih oleh Allah. Itu antara contoh yang paling mudah lah. Dia tidak ada pilihan selain apa yang Allah pilih untuk dia. Contoh lagi apa tadi, hamba. Dia fakir kepada Allah. Itu sifat hamba. Tapi kalau orang tu tak sedar diri yang dia fakir, ataupun dia tidak sedar diri yang dia ini tidak ada pilihan selain apa yang Allah pilih untuk dia, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah. Dia tak akan pernah merasakan kasih sayang Allah. Dan dia tidak akan pernah melihat kesempurnaan Allah SWT. Jadi kita semua maklum bahawa kita datang ke dunia ini adalah atas kehendak Allah dan kita akan meninggalkannya juga dengan kehendak Allah. Maka di tengah-tengah perjalanan ini, janganlah kita disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Seperti yang saya sebut tadi dan yang selalu juga saya ingat pada diri saya, kita ni bila mana ajal tu telah datang, tak kisahlah apa pun usia kita, muda ataupun tua, kita takkan dapat tangguhkan walaupun sesaat dan kita takkan dapat cepatkan walau sesaat. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Iza jaa ajaluhum, apabila datangnya ajal mereka, tidak dapat mereka menangguhkannya sesaat dan tidak pula dapat mereka mengawalkannya walau sesaat. Jadi di tengah-tengah perjalanan kita ini, janganlah kita disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Ketika Allah tanyakan kepada kita, mempertanyakan kedatangan kita ke dunia ini, apakah di atas kehendak Allah atau sebaliknya, kita memperakui bahawa dengan kehendak Allah semata-mata kita didatangkan. Tapi sayangnya amalan dan perlakuan kita adalah sebaliknya. Kan Allah tanya kepada kita sebelum kita roh kita ni ataupun roh kita ni dimasukkan dalam diri kita tu, kan Allah dah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Rabbmu? Apa maksud Rabb? Bukankah aku ini Allah yang akan mentadbirmu, yang akan mengatur urusanmu, yang akan menjagamu, memeliharamu, mengasihimu, mencintaimu? Maka kita ketika itu mengatakan apa? Qalu bala syahidna, kita bersaksi. Kita kata ya, bahkan kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Lalu Allah, ini adalah ucapan kita sendiri, jawapan kita. Kemudian Allah ingin melihat apakah kejujuran dalam jawapan kita ini. Maka cinta tu tak cukup dengan kata-kata. Kita kata Allah lah cinta kita, Allah lah kekasih kita. Pada kalimah Rabb tu. Pada kalimah Rabb tu sendiri ada maknanya mengasihi, mencintai, menyayangi, memelihara, menjaga, mentadbir. Jadi benda ni, cinta ni tak cukup dengan perkataan. Lalu Allah kata apa? Ta'al ila dunya. Meh sini, aku turunkan kau ke dunia untuk menguji kejujuran kalimahmu, kejujuran perkataan. Itulah yang Allah sebutkan, allazi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah jadikan kita, pada kita ni ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan untuk menguji siapakah antara kita yang paling baik amalannya. Kita ada di atas muka bumi ini adalah kerana ucapan kita tadi yang kita mengatakan Allah adalah kekasih kita, Allah adalah cinta kita, Allah jaga kita, Allah atur urusan kita. Tapi Allah
suruh kita duduk kat dunia nak tengok betul tak perkataan ataupun jawapan kita sebut tadi. Masa tu terlihat. Kita nak mengatur hidup kita sendiri. Kita nak jadi orang yang seolah-olah mengambil tempat Tuhan. Sebab itu kita jadi hamba yang selalu berkeluh kesah. Itu yang disebut oleh Syah di sini. Tapi sayangnya amalan dan perlakuan kita sebaliknya. Jawapan kita hanyalah sebuah diplomasi yang sama sekali tidak selari dengan tindakan. Apakah diplomasi ini satu kecerdikan atau kebodohan? Maka jawablah dengan realiti perlakuan kita dan janganlah kita jawab dengan khayalan yang kita terjemahkan dengan lidah sahaja. Maknanya amal tindakan kita yang akan menentukan apakah benar jujur kalimah kita ketika kita memperakui Allah adalah kekasih kita yang akan menjaga kita, yang akan mentadbir urusan kita, yang akan memelihara kita dan menyayangi kita. Kita sudah mengakuinya di alam roh dan sekarang kita sedang berada di medan ujian untuk membuktikan kebenaran kata-kata ataupun janji yang sudah kita sebutkan di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa itulah sedikit untuk perkongsian kita pada malam ini. Dan saya minta maaf lah sebab kita ambil masa sikit. InsyaAllah esok kita akan mula sama juga macam hari ini 9 suku, dan kita akan berhenti pada 10.30 insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang hadir sama ada di Zoom dan di Facebook. Tak di Facebook, saya lupa. Sebab selalu bila buat kelas dengan muslimat, kita pancar dekat Facebook. Yang ni saya rekodkan. Jadi insyaAllah kita akan ada recording. So nanti kita akan bagilah recording ni dekat dalam grup. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik tu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang tu adalah daripada diri saya sendiri. Dan tidaklah saya berada di sini melainkan untuk memperingatkan diri saya terlebih dahulu. Sebelum menyampaikan peringatan ini kepada orang lain. Dan sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi sebaik-baik yang mengatur segala urusan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah SWT dengan hati yang bersih, hati yang jernih untuk menghadap kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup terlebih dahulu majlis pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya sekalian manusia benar-benarlah berada dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang beriman kepadamu, yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan endkan meeting ni dulu dan kita jumpa esok dengan link yang sama, dengan jam yang sama, dengan izin Allah SWT. Okay, insyaAllah.